Bismillahirrahmanirrahim. Hai, Assalamualaikum. Welcome back to Cengkeh Channel. Terima kasih akak ucapkan kepada korang semua kerana sentiasa memberi support untuk channel ni. Syukur Alhamdulillah akak dah sampai setara ni pun dengan izin Allah dan dengan bantuan dari korang semua. Alhamdulillah, terima kasih. Hari ni akak akan sampaikan satu je kisah seram, di mana kisah seram ni kita boleh ambil iktibar dan kita boleh jadikan sebagai tauladan. Apa kisahnya? Kisah mak mertua puaka. Kalau korang nak dengar, jom bersama dengan akak. Tapi sebelum tu akak doakan agar kita semua dipermudahkan segala urusan, dilimpah ruahkan rezeki dan diberikan kesihatan yang baik, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Jom. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Kisah ni benar-benar dilalui oleh seseorang, tahu korang, di mana kisah ni dilalui oleh Fia. Kisah ni berlaku semasa Fia bergelar isteri kepada seorang suami. Of course lah, isteri kepada suami lah kan. Apa yang berlaku sebenarnya? Jom akak ulang sia kisah ni. Alhamdulillah, kahwin juga aku. Fia dia bercakap dalam hati dengan muka yang penuh gembira. Akhirnya aku dijak kabul juga sukanya. Walaupun bermacam dugaan yang melanda semasa dia bertunang, akhirnya Fia ni menikah juga dengan lelaki pujaan hati dia. Hubungan Fia dengan keluarga mertua tu amat baik dari sebelum Fia berkahwin lagi, dan hubungannya tu dengan mak mertua memang rapat sangat-sangat, seperti kawan baik kamcing. Duit bukan masalah. Cakap je perlukan berapa, sekejap je akan masuk dalam akaun bank dia. Hidup Fia senang, tapi Fia dari keluarga susah. Jadi Fia terus hanyutlah dengan kekayaan keluarga suami dia tu. Dia rasa seronok, dia rasa happy. Hinggalah Fia ni terlupa bahawa dia ni terlalu banyak tahu makan budi. Akan ada banyak dugaan yang menanti. Siapa nak menyangka kan, manis yang datang hanya sementara je. Dari hari pertama mereka bernikah, Fia ni dengan suami dia bernikah, mak mertua Fia ni langsung tak benarkan mereka ni berpindah. Fia dengan suami dia ni dipaksa duduk sebumbung dengan mak mertua, dengan ayah mertua dia. Dalam rumah tu hanya ada mak mertua, ayah mertua dan mereka suami isteri sahaja. Adik-beradik suami Fia ni jarang-jarang balik, dan rumah mereka ni besar sangat pula tu, indah sangat. Milik mertua Fia tu memang puas hati lah. Fia rasa memang selesa sangat lah nak stay kat situ kan, sebab sebelum ni Fia bukan duduk rumah yang besar macam tu. Tapi itulah, besar macam mana pun rumah dia agak selalu dalam keadaan sunyi. Bila dah sunyi ni, korang kadang-kadang agak menyeramkan juga. Rumah mak mertua Fia ni tak adalah sebesar banglo, tapi bilik ada 5, ruang tamu ada 3, dapur ada 2, laman depan dengan dekorasi air pancuk mini kecil macam tu, dan garaj kereta yang boleh muat 4 biji kereta, besar juga kan. Mak mertua Fia ni dia sengaja tak nak ambil orang haji sebab rumah tak adalah, kotor sangat katanya. So, siapa lagi yang nak kena kemas rumah? Maknanya Fia lah yang perlu lakukan tugas-tugas tersebut. Korang rasalah berapa jam yang Fia perlukan untuk mengemas rumah sebesar tu. Cuba korang teka. Ambil masa lah kan?
Mula-mula kahwin, Fia ni dia nak juga kerja tapi suami dia tak bagi. Suaminya tu suruh dia temankan mertua dia dekat rumah. Suami Fia pula dia kerja sendiri. Kadang-kadang dia perlu outstation untuk beberapa hari. Fia dia jarang ikut sebab dia bosan nak tunggu dalam bilik hotel. Nanti ada je lah yang mengusik. Tu yang tak naknya tu pergi ikut suami dia tu. Semuanya agak indah sehinggalah bulan ketiga Fia kahwin, mak mertua dia kerap bertanya pada Fia, Fia, bila nak mengandung? Jadi Fia ni bila asyik tanya Fia, bila nak mengandung? Dah mengandung ke? Duk tanya soalan sama je. Fia dia jadi tak selesa dan dia rasa macam kecil hati je. Bila mertua dia tu kerap kali perli dia di depan saudara mara tau. Kadang-kadang mertua dia ni sengaja cakap teringin nak ada cucu dari anak lelaki dia. Padahal mertua Fia ni dah ada 5 cucu dari anak dia yang lain. Fia dia tetap bersabar walaupun suami Fia ni langsung tak percaya apa yang Fia mengadu tentang mak mertuanya tu. Yalah kan, mak mertua ni paling hebat dalam bermuka-muka. Bila di depan Fia dia akan perli bagai-bagai macam tu, macam-macam lah dia kata. Tapi bila depan suami Fia, dia akan puji Fia, pandainya Fia masak, Fia ni baik orang ni, gitu. Jadi talang dua muka lah. Mak mertua Fia ni dia akan cakap baik-baik je kalau depan anak dia ke. Memang dia takkan dah kata yang menyakitkan hati si Fia ni. Fia langsung tak terfikir nak record semua tu dan Fia tak faham kenapa mak mertua dia tu boleh berubah 360 darjah dari yang dia kenal dulu. Itu satu part bahagian mak mertua dia. Part gangguan pula, Fia ni sering diganggu tau. Gangguan kerap berlaku bila suami Fia ni tak ada dekat rumah. Dan bila Fia ni berada berseorangan. Fia pernah tertidur masa menonton TV dekat ruang tamu ketiga. Bilik tu dia ada aircon dan dia ada sliding door. Fia dia tutup lah sliding door sebab dia nak bilik TV tu sejuk. Kalau buka aircon, buka pintu memang tak sejuk lah bilik. Entah macam mana dia boleh tertidur dan tiba-tiba dia rasa macam ada suara kasar atau mendengus dekat telinga dia. Pada masa tersebut, bunyi tu seperti kerbau pun ada. Fia ni dia tersentak dan dia terus terbangun dengan harapan mungkinlah suami dia kot yang dah balik. Mungkin suami dia tu nak mengusik, bergurau senda ke macam tu. Tapi tak ada pun siapa-siapa kat situ. Fia dia dah rasa seram tau. Seram sejuk je. Tak ada pun laki aku ni. Siapa ya? Terfikirlah dia kan. Lepas tu dia terus pergi tutup TV dan dia tutup sekali lah dengan aircon. Lepas tu dia masuk dalam bilik dia. Dia tengok jam masa tu baru je pukul 10 malam. Lepas tu dia terfikirlah, mana suami dia ni? Mana suami dia tak balik lagi ni? Fia dia mulalah rasa susah hati sangat dah dengan apa yang dah berlaku sebelum tu. Dia ambil lah telefon, dia nak telefon suami dia. Tapi bila dia tengok WhatsApp, suami dia dah WhatsAppkan dia dulu. Suami dia cakap balik lambat sebab nak tapau burger. Jadi Fia pun teruslah tarik selimut, dia baring-baring sambil dia layankan Facebook sementara nak tunggukan suami dia balik kan. Tiba-tiba pintu bilik Fia diketuk. Kuat, sayup-sayup je dengar suara tu memanggil nama dia. Fia. Macam tu. Lebih kurang lah. Fia diingatkan mak mertua dia lah yang mengetuknya tu. Jadi Fia pun dia bangun dari katil dia nak buka pintu. Tapi bila Fia tu pergi buka pintu, rupanya tak ada siapa pun kat situ. Fia dia mulalah rasa macam rasa tak sedap lah. Dia rasa bertambah seram dan dia teringatkan pasal kisah seram yang berlaku masa dia menginap dekat hotel masa berada dekat Kelantan sebelum ni sebelum ni lah. Tapi dia tak adalah cerita kat sini. Apa pula yang nak usik aku ni? Bisik hati kecil Fia. Fia dia terus memanjat katil dan dia berselubung lah dengan selimut dia. Pintu diketuk lagi tapi kali ni lebih ekstrim. Memang ketuk kuat betul. Pintu diketuk kali ni sambil tu
dia punya tombol pintu tu kan dipulas macam tu dengan sangat kuat dan berkali-kali macam memaksa tau. Maksa macam tu. Fia dia dah rasa berpeluh sebab dia ketakutan sangat. Dalam hati Fia ni dia berdoa, cepatlah abang balik, bila abang nak balik ni. Tiba-tiba korang semua gangguan tu berhenti bila kereta suami Fia ni masuk ke garaj. Imagine kan, Fia ni berhalusinasi ke? Tak logik. Fia menyatakan itu adalah perkara yang dilalui benar. Fia ditarik nafas lega. Alhamdulillah. Lepas tu Fia dia pergilah intai dekat tingkap. Dia nak tengok kan suami dia tu. Bila dia intai dekat tingkap tu, dia nampak suami dia sedang keluar dari kereta sambil tu dia menjinjing plastik burger dekat tangan. Betul lah tu suami dia tu. Suami Fia dia macam biasa je. Bila Fia ceritakan gangguan semua tu, suami dia tak percaya dan anggap Fia ni bermimpi kan. Itulah jalan mudah nak anggap isteri ni bermimpi. Cubalah tanya betul-betul. Hari-hari seterusnya Fia lalui dengan perasaan reda je. Mak mentua dia semakin menjadi-jadi perli dia tentang anak. Lepas tu perli dia, kononnya Fia ni nak kikis harta suami. Lepas tu perli pula tentang Fia ni duduk rumah besar tu goyang kaki. Fia senyap je, dia sabar je. Tapi lama-lama Fia dia jadi pedih telinga tau. Sebab dia yang uruskan rumah tu, kenapa nak cakap dia duduk goyang kaki kan? Lagipun dia tak ada niat pun nak kikis harta semua tu. Sebab memang dia niat dia memang masuk dalam keluarga tu, dia masuk dengan cara baik. Bukan dia ada niat nak menghabiskan harta. Memang tak lah. Fia dia dah makin lama dia tak boleh nak tahan tau. Dan bila Fia menjawab, nanti mesti ada benda yang datang ganggu Fia. Macam ketukan dekat pintu macam tu. Lepas tu dekat tingkap pun ada bunyi ketukan apa semua, gegar-gegar macam tu. Lepas tu ada suara-suara panggilkan nama Fia. Fia macam tu. Dia jadi makin kerap tau. Jadi Fia tak berani, dia diamkan diri. Makin lama Fia duduk kat rumah tu, makin dirasa macam pelik lah dengan keluarga mertua dia tu. Dia macam ni sebenarnya gambaran apa yang Fia nak jelaskan. Keluarga mertua dia ni tak solat tau. Dia tak solat, bukanlah tak solat yang wajib tu tak. Mereka ni tak solat berjemaah. Walaupun ruang tamu rumah tu boleh muat seluruh keluarga untuk berjemaah, tapi tak pernah lah Fia nampak mereka semua ni berjemaah. Mak mertua Fia dia akan buka pintu seluas-luasnya setiap kali maghrib. Dan Fia pula dia jenis pantang buka pintu time maghrib. Sebab dia memang dah dididik macam tu. Maghrib masuk rumah tutup pintu. Macam tu, tutup rapat-rapat kan. Ngam-ngam nak azan tu, mak mertua Fia dia bukakan pintu rumah dia buka lebar-lebar. Dan bila Fia tutup, mak mertua dia tu marah dekat Fia. Pelik lah, ada ke bila maghrib buka pintu luas? Alasan dia sebab tak dengar bunyi azan. Maybe lah kan. Tapi yelah, maghrib tak sesuai sebenarnya untuk kita buka kan. Kalau dari segi masak pula, mak mentua Fia ni memang dia terror masak. Memang sedap sangat dia masak. Tapi kalau turn Fia masak, maksudnya Fia lah kena masak kan. Mak mertua dia ni susah nak makan. Dan mak mertua dia ni akan tenung je makanan tu dalam 5 minit macam tu. Barulah dia usik. Dia tengok dulu, dia perhati dulu, baru dia jamah tau. Itu pun makan sikit je, tak banyak mana pun. Fia nyatakan macam tu lah. Kalau Fia yang masak nasi, mak mertua dia takkan makan. Alasannya Fia masak nasi lembik. Padahal pak mertua Fia dengan suami Fia tu makan elok je, tak ada masalah pun. Mak mertua Fia ni dia akan masak sendiri dan dia tak bagi orang lain masak. Wah, Ima anak dia nak masak ke suami dia nak masak, dia memang tak bagi, dia sendiri yang nak masak. Fia iyakanlah aja sebab dia malas nak layan perangai entah apa-apa mak mertua dia tu.
Suami Fia pula dia suka kalau Fia yang masak, dan dia akan makan bertambah-tambah tau kalau Fia yang masak. Pak mertua dia pun sama juga, suka sangat dengan masakan Fia. Tapi itulah mak mertua Fia pula tak suka. Dia akan jelingkan pada Fia macam tak puas hati dengan masakan Fia. Seram jugalah bila kita ni asyik terima jelingan macam tajam macam tu dari mak mertua kan. Rasa macam tak selesa lah. Fia dia buat tak tahu je, dan Fia selalu pujuk suami dia untuk pindah. Jomlah bang, kita pindah. Kita tak boleh duduk dengan mak, dengan ayah, jomlah pindah. Tapi Fia tak tahulah macam mana mak mertua dia ni boleh tahu kalau dia plan nak ajak suami dia tu pindah. Mak mertua Fia ni mesti akan buat-buat sakit lah supaya suami Fia ni takkan keluar dari rumah tu. Makin hari makin menjadi perangainya mak mertua Fia tau. Dan gangguan pula semakin menjadi juga. Pernah sekali tu suami Fia ni kena pergi outstation 5 hari dekat Kedah. Dan Fia tak ikut sebab Fia tu plan dia nak pergi facial dengan dia adalah nak pergi shopping sikit. Tapi malam pertama suami dia tak ada, Fia ni dah kena gangguan kau-kau je. Malam tu Fia nak tidur. Lampu bilik air Fia memang Fia nampak lah. Masa tu dia dah berkelip-kelip macam dalam cerita hantu dalam movie tu lah. Macam tu sama je. Fia dia terus buka lampu tidur sebab dia takut kalau berbuatnya lampu bilik air tu tertutup macam tu, habis gelap lah bilik dia nanti. Fia pun bangunlah pergi buka spotlight dekat area meja makeup dia dalam bilik tidur dia tu. Teranglah sikit bilik dia kan. Tapi Fia tetap rasa takut sebab dia nampak dekat bawah pintu bilik dia tu seperti ada bayang-bayang orang. Bayang-bayang tu dia tengah ke hulu, ke hilir tau. Dia berjalan tau, berlega-lega dekat depan pintu bilik Fia macam tu lah. Sebab masa tu Fia boleh nampak dengan jelas tau, bayang-bayang tu dia seolah-olah macam orang lah lalu kat situ, orang yang sama tau. Fia dia nak pergi buka pintu tapi dia rasa takut, jadi dia teruslah naik ke atas katil. Tiba-tiba ada bunyi salakan anjing dekat tingkap bilik dia. Bunyi tu kuat sangat sampaikan Fia ni menggigil-gigil ketakutan sebab anjing-anjing tu menyalak betul-betul lah dekat tingkap dia kan. So dia terfikirlah, anjing-anjing tu salah apa dekat tingkap aku? Mana datang anjing-anjing ni? Macam mana anjing-anjing ni boleh masuk dalam kawasan rumah sedangkan rumah ni berpagar? Fia dia langsung tak boleh fikir semua jawapan tu dan dia terus buka laptop. Dia pasang surah Yasin kuat-kuat dan dia letakkan laptop tu dekat bucu tingkap. Dekat tingkap tu ada bucu kan, dia letak kat situ. Lebih kurang 2 minit barulah bunyi salakan anjing-anjing tu berhenti, korang serta-merta berhenti. Fia dia tarik nafas lega dan dia segeralah pergi dapatkan semula laptop dekat tingkap tu untuk dia ambil, dia nak simpan. Tapi pintu bilik dia tu diketuk serentak dengan bayang-bayang dekat bahagian bawah pintu tu masih juga ke hulu ke hilir. Jadi Fia on je lah Yasin dekat laptop tu sambil dia cuba untuk lelapkan mata. Tak jadilah dia nak pergi matikan laptop tu. Fia dia terdengar bunyi cakaran dekat pintu. Macam tu. Dan bila dia cuba intai dari selimut, dia dah berselubung kan. Bila nak tengok, nak juga dia tahu apalah yang ada dekat pintu tu kan. Dah teruk sangat bunyi sengit-sengit tu. Dia nampak ada kuku yang sangat tajam dan kuku tu hitam masuk melalui bawah pintu. Fia nak jerit tak boleh sebab suara dia dah tersekat masa tu. Fia dia tu kumat kamit, dia bacakan ayat kursi. Lepas tu kuku yang panjang tu seolah-olah nak masuk tapi tak masuk penuh dengan tangan. Tak boleh lah kuku tu panjang kan, cuba khek macam tu.
tak berjaya juga nak masuk macam tu. Fia dia ambil bantal kecil, dia balingkanlah dekat pintu tu. Dia harapkan kuku tu keluar balik, tapi lain pula jadinya. Tombol pintu pula dipulas, laju pulas tu. Dan Fia dengar nama dia dipanggil dan disuruh, Fia, buka pintu ni, Fia. Fia, buka pintu ni. Macam tu. Celaka punya syaitan. Fia pun tak tahu macam mana datangnya keberanian dia pada masa tu. Fia bangun dari katil, dia pergi dekat pintu. Lepas tu Fia baca Al-Fatihah, Fia baca ayat kursi, lepas tu dia baca 3 kun. Fia lepas dia baca tu kan, dia hembus depan pintu tau. Serentak tu semua gangguan hilang korang, yang tak ada. Lega dalam hati Fia, Alhamdulillah. Tapi dia terfikir juga, siapalah punya kerja ni, orang hantar ataupun ni bertuan, macam tu lah. Masa tu jam menunjukkan pukul 3 pagi. Fia dia ambil beg, lepas tu dia kemaskan semua kain baju dia untuk anggaran 5 hari lah. Fia memang tekad dia nak tinggalkan rumah tu. Lepas tu Fia dia pergi terus, dia mandi, dia siap semua, dia nak keluar pada pagi tu juga. Tepat azan subuh, Fia dia dahulukan untuk solat subuh, Alhamdulillah. Lepas tu dia solat kan wajib tunaikan korang, jangan tidak pula. Lepas tu Fia dia teruslah keluar dan dia memandu ke KL. Dia balik ke rumah mak dia dekat KL. Fia cuma tinggalkan mesej dekat mertua dia yang dia kena balik ke KL sebab dia tak sihat. Maaf mak, dia terpaksa balik tak sihat, macam tu. Untuk pengetahuan semua, mertua Fia ni tinggal dekat utara dan Fia ni pula tinggal kat KL. Jadi Fia masa tu dia telefonkan suami dia, dia bagi tahulah yang dia ni kena balik ke KL sebab mak dia tak sihat. Padahal Fia dia dah tak sanggup dah nak duduk dekat rumah puaka tu. Pagi tu dalam pukul 9 pagi lah macam tu, mertua Fia ni telefon dan mertua Fia ni dia tanyalah kenapa tak kejutkan dia nak ikut, macam tu. Lepas tu Fia ni macam terkejut, what? Nak ikut? Pelik betul sebab mertua dia ni jenis tak bercakap tau dengan family Fia ni. Yelah, Fia ni datangnya dari keluarga susah, lepas tu tinggal pula dekat flat buruk je. Jadi Fia ni macam pelik lah bila mertua dia tu nak ikut pergi ke flat buruk yang selama ni memang mertua dia tak nak pergi. Macam tu. Fia dia sampai je kat KL, dia ceritakan semua pada mak dia. Mak Fia cakap malam tu juga dia nak bawakan si Fia ni pergi berubat. Manalah tahu kan, kok ada orang dengki ke dengan rumah tangga Fia ke macam mana ke, mungkin akan mengganggu emosi Fia kan. Jadi Fia dia iyakanlah. Masa Fia on the way dengan mak dia malam tu juga, dia pergi nak berubat tu, nak jumpa dengan perubatan Islam, bukannya perubatan yang bukan-bukan. Jadi Fia ni dia rasa tak sedap hati tau, dan hati dia rasa berdebar-debar. Fia dia pun nak sejuk, nak redupkan hati dia tu, orang kata apa, nak tenangkan hati dia. Dia banyak-banyak berzikir dalam hati dan dia berdoa supaya dia ni berada dalam keadaan baik-baik je. Sampai dekat rumah perubatan Islam tu, mereka bagi salam, Assalamualaikum, dan salam mereka tu disambut oleh pasangan suami isteri dalam lingkungan usianya 40-an, muda lagi. Fia dia baru je nak buka mulut, dia nak cerita. Pasangan ni terus bagi tahu dia apa barang yang perlu dibawa esoknya. Fia jadi terkejut lah dengan kehandalan diorang ni. Maklumlah Fia tak ada pun cerita apa-apa, cakap apa-apa masalah apa semua, tapi itulah mereka berdua ni boleh tahu kehadiran Fia tu untuk apa. Tak buka pun lagi mulut nak cerita kisah hidup Fia ni. Wow sangat, kata Fia lah. Barang yang mereka berdua tu minta untuk bawa masa keesokan hari tu, kena bawa kain kuning, kain hitam, kain putih, lepas tu kena bawa paku 3 inci 2 batang je kena bawa. Lepas tu kena bawa 5 purut, 40 biji, dengan garam kasar 1 paket.
Fia pun dia balik lah. Lepas tu keesokan harinya dia datang lah bawa barang-barang yang diminta tu. Pasangan tu bagi tahu Fia, gangguan yang Fia hadapi sekarang bercampur. Ada yang datangnya menumpang sebab sukakan dengan Fia macam tu lah. Ada yang dari keturunan, maknanya saka lah kan. Dan ada juga dari mak mertua Fia. Jantung Fia ni macam terhenti tau. Bila didengar perkataan mak mertua, sensitif sangat. Mak mertua? Apa mak mertua? Saka tu, Fia memang dah tahu. Dah tahu sangat dan memang dia tahu sangat saka keturunan tu. Saka tu tak nak keluar. Dan Fia pun dah putus asa dah nak kumpulkan semua adik-beradik ayah dia untuk dia tanya lebih lanjut. Jadi dia biarkanlah pasal saka tu memang dia rasa dimaklum dan dia pun ada pendinding dia. Dia pun tak ada nak layan saka tersebut kan. Jadi apa yang bermain di fikiran dia adalah kenapa mak mertua dia? Apa kaitan dengan mak mertua dia? Itu yang dia rasa macam pelik tu. Pasangan tu cakap mak mertua Fia ni tak puas hati dengan Fia sebab anak dia sayang Fia ni lebih dari sayangkan mereka. Macam tu lah. Lepas tu dia cakap Fia ni jenis suka lawan cakap. Dah tu asyik nak sakitkan hati je. Takkanlah aku nak diam je. Buat aku macam orang gaji lah. Cakap aku ikut sedap mulut lah. Bebe Fia dalam hati lah. Dan bila pasangan tu cakap macam tu kan Fia jadi geram juga. Fia dah buat yang terbaik dah. Pasangan tu cakap lagi, mak mertua Fia tahu Fia ni nak pergi berobat. Sebab itulah dia nak ikut sekali. Nampak tak? Nampak tak niat dia tiba-tiba nak ikut supaya dia boleh halang Fia ni pergi berobat. Fia mulanya dia susah nak percaya mak mertua dia tu main bomoh sebab mak mertua ni family tu jenis solat. Takkanlah dia boleh terpesong sampai nak main bomoh semua tu kan. Bila datang satu suara ni, dia macam bagi tahu gambaran macam tu. Jadi Fia ni nak tolak pun tak boleh, nak terima pun tak boleh, kena berfikir jugalah. Proses berubat tu dahsyat sekali sampai habis sakit-sakit satu badan Fia ni. Permulaannya Fia disuruh duduk dengan kaki melunjur dan dan perawat tu mula bacaan dia sambil tu dia kibas-kibaskan badan Fia ni dengan kain yang 3 warna tadi tu yang Fia bawa tu. Tiba-tiba Fia rasa kepala dia berat sangat dan terus tak boleh nak kawal diri. Apa yang Fia ingat lah, Fia pusing belakang sambil dia menjerit. Cerita kat bawah ni daripada apa yang adik lelaki Fia tu ceritakan balik semula dekat Fia sebab Fia tak ingat apa yang berlaku. Cerita kat bawah ni maksud cerita yang bakal akak ceritakan lah. Fia sakit lah. Ni apa yang diceritakan oleh adik lelaki dia tu lah masa dialog Fia dengan perawat tu. Sakit lah. Lepas tu perawat tu cakap lah, kalau sakit keluar kau sekarang. Fia jawab, tak nak. Sambil tu, Fia dia keluar ke rumah. Dia berlari keluar rumah. Nasib baik masa tu pintu pagar kunci. Fia dia gegarkan pintu pagar tu sambil dia jerit, buka pagar ni, buka. Aku nak keluar, buka. Dia menangis, mendayu-dayu masa tu tau. Mak, tolonglah mak. Buka pintu ni mak. Mak, tolong. Masa tu perawat tu pun jawab lah, itu bukan nak kau, jangan buka pintu, nanti dia terjun. Tingkat 18 boleh diimaginkan tak kalau dia terjun macam mana? Perawat tu dia pekik lah, pegang adik lelaki Fia ni, dia terus pegangkan Fia dan dipaksakan Fia duduk pada masa tu. Selepas tu, perawat tu dia baca beberapa surah dan Fia menjerit, nyaring. Sambil tu juga Fia ni mengilai, dia menjerit, mengilai, menangis. Macam-macam bercampur kat situ. Kemudian Fia pingsan. Selepas Fia ni tersedar, perawat tu menceritakan semula apa yang terjadi. Semua ni adalah belaan mak mentua dan selepas proses berubat tu, mungkin Fia akan diganggu lagi. Fia tak nak percaya bulat-bulat apa yang dikatakan oleh perawat tu. Tapi dalam masa yang sama, Fia dah rasa takut tau nak balik ke rumah mertua dia tu semula. Motif mertua dia buat semua tu supaya mereka bercerai.
supaya Fia dengan anak dia ni bercerai dan anak dia ni boleh kahwin dengan perempuan pilihan dia. Maknanya sekarang ni, yelah Fia dengan suami dia kan kahwin pun suka sama suka, jadi bukan atas pilihan mertua dia. Jadi perkara ni sangat merumitkan. Akhirnya Fia diberanikan diri, dia balik juga ke rumah mertua dia semula. Fia dicari kerja dengan alasan dia bosan duduk kat rumah. Dia nak cari kerja, nak cari duit, nak bantukan adik-beradik dia yang masih belajar dekat universiti. Alhamdulillah, suami Fia diizinkan. Dan setelah Fia ni bekerja, Fia dirasa kuranglah diganggu dekat rumah. Tapi sekali-sekala ada juga gangguan yang menyinggah, bukan tak ada terus. Hampir 2 tahun Fia duduk dekat rumah mertua dia, dan akhirnya setelah Fia ni gagal untuk memujuk suami dia ni beli rumah lain, duduk asing, duduk rumah sendiri, tak naklah duduk dengan family kan, tak pelok. Jadi Fia akhirnya mengambil keputusan untuk hidup sendirilah, sebab suami dia ni tak nak ikut. Maksudnya dia nak stay dengan family dia juga, dengan mak ayah dia juga. Jadi Fia dah tak ada pilihan. Fia langsung dah tak boleh nak pandang muka mertua dia, dan Fia pun hidup dalam kepura-puraan. Jadi dia nak buat-buat suka, dia tak selesa kan. Tambahan pula bila dia tahu memang mertua dia tu ada macam membela, macam menggunakan khidmat perkara yang tak elok lah untuk menakut-nakutkan dia. Jadi Fia rasa sangat tak tenteram. Fia sentiasa hidup dalam ketakutan dan rasa was-was bila ada banyak gangguan yang berlaku sebelum-sebelum ni. Fia dah mula rasa tak rasa seronok ataupun tak rasa macam enjoy lah dengan perkahwinan dia. Jadi Fia minta dilepaskan. Akhirnya Fia dilepaskan dengan talak 1 dan Fia lebih bahagia hidup sendirian. Macam tu lah. Jadinya Fia ni dia bukanlah nak menuduh mak mertua dia, tapi sebenarnya korang, dia yang melalui situasi ni, dia yang tahu apa yang dirasakan dan dia boleh rumuskan dekat sini tentang perkara yang berlaku. Jadinya kita ni sebagai manfaatnya, kita janganlah menggunakan perkara-perkara yang syirik khurafat untuk kita jadikan jalan pintas untuk ikut kehendak kita, sebab perkara tersebut akan memudaratkan diri kita sendiri juga. Sekian untuk kisah kali ini. Sekian saja untuk perkongsian pada kali ini. Apa yang baik sama-sama kita ambil jadikan sebagai tauladan, apa yang buruk sama-sama kita ambil jadikan sebagai sempadan. Akak tegaskan di sini bahawa perkara yang tak elok jangan ikut, perkara yang baik kita sama-sama buat, banyak-banyakkan pahala tau. Terima kasih akak ucapkan kerana sudi dengar dari awal sehingga akhir. Jangan lupa untuk like, share dan subscribe. Bye. Assalamualaikum. Terima kasih sekali lagi. Bye. Yang ni satu part bahagian mak mertua dia. Tak tu.